A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini kita dapat lagi bersama-sama dalam sesi talaqi dan juga tadabbur untuk surah Al-An'am, muka surat yang ke-140, bermula dari ayat 95 hingga ayat yang ke-101. InsyaAllah sama-sama kita akan mengajilah insyaAllah pada hari ini. Jadi sebelum kita memulakan pengajian, kita memohon keberkatan pada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis kita ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama memulakan sesi pengajian kita pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha falikul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullah fa anna tu'fakun. Baik, jadi kita akan tengok hukum tajwid yang ada pada ayat yang ke-95 ini. Kita perhatikan pada inna. Okay, nun ini nun yang musyaddadah, nun yang bertanda syaddah, nun yang bertanda sabdu. Jadi kita kena dengung dua harakat. Jadi inna Allah. Kemudian perhatikan pada dalam lafzul jalalah, pada kalimah Allah itu dibaca dalam keadaan mufakhamah ataupun ditebalkan. Sebab nun ini berbaris fathah. Nun yang bertanda syaddah ini berbaris fathah. Jadi lam pada lafzul jalalah itu akan dibaca secara tebal. Innallaha falikul habbi wan nawa. Falikul habbi wan nawa. Habbi. Tekankan sikit kat situ. Wan nawa. Wan nawa, nun itu pun nun yang bertanda syaddah, nun yang musyaddadah. Jadi kena dengung dua harakat. Kemudian wa mat tabi'i kat situ, bila kita berhenti akan jadi dua harakat lah. Lepas yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Yukhrijul tu bahagian sini yukh. Okey. Perhatikan pada yukh. Yukh ni kha ni dia punya makhraj dia dekat bahagian ni. Orang panggil apa ni? Kita punya al-kum tu. Bahagian sinilah. Yukh. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullah fa anna tu'fakun. Kemudian ada tanda waqaf jaiz di situ. Saya andaikan kita berhenti. Waqaf jaiz ni berartinya kita nak berhenti pun tak apa, kita nak terikan pun tak apa. Kita pilihlah. Andai kata kita tak cukup nafas, kita berhenti lah dekat situ kan. Kemudian perhatikan pada dzalikumullah, dza tu mat tabi'i.
kumullah, lam pada lafzul jalalah. Makna kata lafzul jalalah tu adalah kalimah Allah tu lah, lafzul jalalah nah. Jadi lam pada lafzul jalalah itu akan dibaca tebal sebab mim ini berbaris dhammah. Fa anna tufakun. Fa anna, kita kena dengung 2 harakat sebab nun itu nun yang musyaddadah, nun yang bertanda sabdu. Kemudian selepasnya kita kena panjang 2 harakat sebab ada huruf mad. Tufakun, tufakun. Tekan sikit dekat tu tu. Kemudian fakun. Bila kita berhenti dekat fakun, dia akan jadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun ni sama ada 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Untuk kita panjangkan dia apabila kita waqaf dekat situ. Okay, kita sambung pula ayat yang ke-96. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح رفعنا dengan pa فالق rufsa ada hembusan angin dekat situ. Kita belajar sifat yang dulu kita belajar apa? Hams. Hams ada keluar angin sikit. Yusbahi wa ja'ala al-layla sakana wash-shamsa wal-qamara husbana. Okey, baik. Sebelum tu kita kembali balik ke ayat yang ke-95. Perhatikan pada, saya minta maaf, perhatikan pada tu fakun. Dekat situ tu kena tekan sikit sebab dia ada sifat rokhawah. Sifat rokhawah. Bukan maafkan saya. Bukan sifat rokhawah, sifat syiddah. Maafkan saya, sifat syiddah. Dekat situ ada sifat syiddah. Sifat syiddah ni dia adalah salah satu daripada sifat-sifat huruf Quran dalam huruf hijaiyah yang ada padanya sifat lawan dia. Syiddah lawan dia rokhawah. Kalau sebelum ni kita mengaji sifat hams, lawan dia adalah jahar ataupun jah. Tapi untuk syiddah, sifat dia lawan dia adalah rokhawah. Kalau hams sebelum ini kita tengok dari segi sudut konteks angin nafas yang keluar. Betul? Kalau dalam kelas yang selalu saya dah terangkan. Saya tak teranglah untuk hams dengan jahar. Boleh tengok kelas yang lalu. Cuma hari ni saya nak beri penekanan pada sifat syiddah dan juga rokhawah. Adapun syiddah dan rokhawah ini kita tengok dari segi sudut suara yang keluar. Kita nak tengok dari segi konteks suara yang keluar tu. Bila kita kata syiddah, suara tu dia tertahan, dia tak terkeluar. Contohnya macam kat tu fakun ni. Okey, tu fakun dia macam, okey, ni bayangkan huruf ta kan, ni hamzah. So bila dia mat tu dia tu fakun. Kini daripada suara kita, daripada kan dia mai daripada kotak suara apa semua, bila dia kena tu fakun, dia tak lepas lah, tak ada suara yang terkeluar, suara halus yang keluar selepas daripada tu. Maknanya kata dia takkan jadi tu. Dia tak jadi tu. Dia tak jadi macam tu. Dia jadi tu fakun. Dekat situ ada sifat syiddah. Adapun rokhawah, ni dia akan ada suara yang keluar. Nanti kalau saya jumpa dekat ayat yang mana-mana, nanti saya akan tunjuk dekat dalam ni. Okay. Contohnya kalau untuk buat contoh rokhawah ni, dia kena ada huruf sokongan dia lah, iaitu kita ambil alif apa kan. Contoh macam kita kata id. Kalau kita dengar betul-betul, kita perhatikan dekat id tu, dia macam ada suara halus yang keluar, bukan angin lah dekat id kan. Dia ada suara halus yang keluar tu. Berartinya kalau kita baca id, dia salah lah. Id. Kita berhenti dekat id macam tu saja.
tak kenalah sifat yang sepatutnya ada pada huruf zal itu. Boleh lah. So dia kena jadi iz. Ada sikit iz. Dia bukan iz. Bukan itu. Bukan iz. Bukan itu. Nanti kalau kita jumpa dalam contoh ayat ni saya tunjuk balik. Okey, baik, kita sambung ayat yang ke-96. Dekat فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. okay. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. Okay. Perhatikan pada sakana. Nun itu nun yang bertanwin. Fathatain tu, tanda fathatain itu, dua fathah tu bertemu dengan huruf waw, maka hukumnya idgham bi ghunnah. Kita kena dengunglah dua harakat. Wasyamsa wal qamara husbana. Alif lam pada syams, alif lam ni kita tak bunyikan. Sebab apa? Alif lam tu kita hanya wasyams, masukkan terih. Berbeza dengan dekat wal qamar tu. Alif lam al-qamar itu adalah alif lam al-qamariyah. Adapun alif lam pada asyams ni adalah alif lam syamsiyah, masukkan ke dalam huruf shin tu. Jadi dia tak bunyilah huruf lam tu. Lepas tu perhatikan pula pada husbana. Dekat situ hus, keluar angin kan, ada hams lah dekat situ. Bana. Okay, bila kita berhenti dekat na, sepatutnya dia akan jadi mat. Sepatutnya bunyi nan lah kan, husbanan. Tapi bila kita waqaf, dia akan jadi mat iwad. Okay. Bila mat iwad, daripada bunyi nan akan jadi bunyi na, lepas tu dua harakat. Boleh? Dhalika taqdirul azizil alim. Okay. Perhatikan pada dhalika taq. Okay. Bila kita berhenti dekat taq, bukan berhenti. Dhalika taqdirul azizil alim. Dekat qaf tu berbaris sukun kan. Jadi dia akan jadi qalqalah sughra. Dhalika taqdirul azizil alim. Baik. Kemudian perhatikan pada alim. Bila kita berhenti pada alim, dia akan jadi ma'arid disukun. Bila ma'arid disukun, sama ada 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Jadi saya andaikan kita berhenti dekat tu fakun ma'arid disukun yang pertama tu, ayat 95 tu 4 harakat. So bila kita berhenti dekat azizil alim, ayat 96 ni pun kita kena berhenti 4 harakat. Bagi sama irama panjang itu. Boleh. Kemudian kita tengok pula ayat yang ke-97. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Okay. وَهُوَ الَّذِي, huruf dhal dia adalah huruf lisawiyah. Zi. Keluarkan sikit ujung lidah ni kat gigi depan ni. Zi. Ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha. Tu perhatikan nuju kena dengung 2 rakaat. Sebab apa? Nun tu nun yang syaddadah. Nuju mat tabi'i 2 rakaat. Malitahtadu 2 rakaat. Biha fi zuluma huruf za ni pun adalah huruf yang lisawiyah.
Zulumatil barri wal bahr. Bahr. Ada angin itu, ha tu. Ada sifat hams kat situ. Bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Qad. Ada qalqalah kat situ sebab dal itu berbaris sukun. Lepas tu dia bukan kita waqaf, dia duduk kat tengah-tengah ayat. Jadi qalqalah sughra. Lepas tu ni tanda apa? Ni tanda wasal aula, berartinya sambung tu lebih baik. Kalau kita sambung dia akan jadi macam mana? Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Qad fassalnal ayat. Ni ada mad badal. Tu kita kena panjang 2 harakat. Ayati liqaumin ya'lamun. Min ya'lamun. Okey, perhatikan pada min ya'lamun. Mim itu min yang bertanwin. Tanwin dia kasratain. Maksud saya kata kasratain tu dia ada 2 kasrah dia tu. Kan? Kasrah tu ada 2. Tu kasratain. Okey, bila macam tu bertemu dengan huruf ya, yang mana ya ni di antara huruf dalam idgham bi ghunna. Jadi kenalah. Jadi akan jadi idgham bi ghunna, dengung 2 rakaat. Ya'lamun. Bila mati kat lamun tu dia akan jadi ma'rif sukun lah. 2 ataupun 4 ataupun 6 rakaat. Tapi dah kita macam saya kata tadi, kita dah samakan 4 rakaat, kita berhenti 4 rakaat. Boleh. Kita sambung ayat yang ke-98. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي ansha'akum. Perhatikan pada zi ansha'akum. Dekat situ ada hukum apa? Dekat situ ada hukum mad jaiz munfasil. Cara bacaan dia 4 ataupun 5 harakat panjang dia. Sebab apa jadi mad jaiz munfasil? Sebab huruf mad zi bertemu dengan huruf hamzah an tu bukan di dalam satu kalimah. Dia duduk dalam dua kalimah dekat situ, 2 perkataan. Ladzi satu maksud, ansha'akum satu maksud. Itu yang saya nak cuba maksudkan. Anda kata bukan berarti dalam satu kalimah, itulah maksudnya. Ladzi satu makna, kalau kita tengok dalam kamus, ansha'akum satu makna. Duduk dalam 2 kalimah. Jadi bila jadi keadaan macam ni, huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah, maka dia akan jadi mad jaiz munfasil. Cara bacaan dia 4 ataupun 5 rakaat. Kemudian ansha'akum, nun mati bertemu dengan huruf shin. Huruf shin di antara huruf-huruf ikhfa hakiki. Jadi cara bacaannya kita kena dengung 2 harakat. Kum min. Perhatikan pada mim mati bertemu dengan min, huruf mim, maka hukumnya idgham mithlin suri, kena dengung 2 harakat. Okey, kemudian okey. Kat sini nun mati bertemu dengan nun idgham bi ghunnah 2 harakat. Naf ada sifat hams kat tu, naf. Ada angin, hembusan angin yang kita rasa keluar tu. Itulah sifat hams nah, secara ringkasnya. Nafsiu tanwin bertemu dengan waw idgham bi ghunnah. Wahidatin famustaqarrun wa mustawda'. Tin. Ta itu bertanwin. Tanwin apa? Kasratain. 2 kasrah kan. Bertemu dengan fa, maka hukumnya ikhfa hakiki. Dengung 2 harakat. Mustaqarrun wa mustawda'.
Boleh. Dengung 2 harakat sebab tanwin bertemu dengan waw, hukumnya idgham bi gunnah mustawda'. Boleh. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Okey. Qad ada qalqalah surah sebab dal itu berbaris sukun. Lepas tu duduk kat tengah ayat, kita tak waqaf. So dia akan jadi qalqalah surah. Fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Perhatikan pada min yafqahun. Mi tu mim yang bertanwin. Tanwin dia apa? Kasratain. Kemudian dia bertemu dengan huruf ya. Jadi idgham bi gunnah 2 harakat dengung dia. Boleh. Yafqahun. Bila kita berhenti yafqahun, ia akan jadi mad arid disukun. 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat panjang dia. Baik, kita sambung ayat yang ke-99. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Okey, bila kita berhenti dekat syai' tu, dia akan jadi maklin kat situ lah. 2 ataupun 4 6 harakat dia punya panjang dia. Bila kita berhenti dekat situ. Tapi saya andaikan kita berhenti 2 lah. Syai'. Boleh. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna. Okey. Saya nak tunjuk hukum tajwid yang ada kat sini dulu. Perhatikan pada alladhi anzala. Ini apa dia? Sama dah dengan alladhi ansha'akum tu, sama keadaan dia. Jadi dia akan jadi mad jaiz munfasil. Okey, kemudian anzala, nun mati bertemu dengan huruf zai. Hukumnya ikhfa hakiki. Kita kena cara baca dia, kita kena dengung 2 harakat. Minas sama. Alif lam yang ada ni adalah alif lam syamsiah. Kita tak bunyikan lam tu. Kita masukkan ke dalam huruf sin tu. Minas sama. Boleh. Sama'i. Dekat sini huruf mad. Ma'i bertemu dengan hamzah. Tetapi kita cuba tengok. Dia dalam satu kalimah ke dalam 2 kalimah yang berbeza? Dalam satu kalimah. And as-sama'i tu kalau kita tengok dalam makna terjemahan ke apa, dia akan membawa satu makna sahaja. Dia tak bawa 2 makna. Langit tu kan. Kalau kita tengok maksud dia langit tu, as-sama' tu. Dia duduk dalam satu kalimah. Jadinya hukumnya mad wajib muttasil. Cara bacaan dia 4 ataupun 5 harakat panjang dia. Ma'an. Sama lah juga dalam keadaan ma'an tu pun dalam satu kalimah. Jadi dia akan jadi mad wajib muttasil. Kemudian fa'akhrajna bi. Fa'akhraj. Raj. Dekat situ jim. Dia akan jadi qalqalah surah. Sebab apa? Sebab jim, huruf jim tu berbaris sukun. Lepas tu duduk dekat tengah kalimah. Kita tak waqafkan pun. Boleh. Fa'akhrajna bihi nabata kulli syai'. Okay. Bihi, lepas daripada ha tu, nak sambung dengan na tu, huruf nun tu, ada tanda kan. Tanda ni tanda apa? Tanda dia maksulah qasira. Bila jumpa tanda ni, kita kena panjang 2 harakat. Nabata kulli syai'in fa akhrajna. Ni bila kita sambung, kita tak berhenti dekat syai' tu. Andai kita sambung terus, kita cukup nafas elok apa semua, dia tak akan jadi mad lin. Dia akan jadi huruf lin biasa sajalah. Dia tak akan jadi mad lin. Mad lin ni bila kita berhenti sahaja. Sebab apa saya kata mad lin? Sebab sebelum ya mati ni ada huruf shin yang berbaris fathah. So mad lin ni dia akan jadi dalam 2 keadaan. Sama ada kita bertemu dengan ya mati ataupun waw mati, yang mana sebelum ya huruf ya yang bertanda mati ini, ya yang bertanda mati maksud waw, maksudnya ya bertanda sukun ni, ataupun waw mati maksudnya waw bertanda sukun ni bertemu dengan huruf sebelum dia, huruf hijaiyah lah,
yang bertanda fathah. Okay. Jadi dekat sini, shin ni bertanda fathah. Dan saya tak cukup nafas. Jadi saya kena berhenti dekat situ. Syai'. Dia akan jadi gitu. Tapi kalau kita tak berhenti, dia akan jadi huruf lain. Ataupun huruf lin yang biasa sahaja. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ. Minhu, kita perhatikan pada minhu ni kita tak dengung. Sebab apa? Sebab nun mati bertemu dengan ha. Yang mana ha ni di antara huruf-huruf izhar halqi. Jadi kita kena jelaskan saja, tidak perlu dengung. Boleh nah? Khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Okay. Khadiran, perhatikan tu. Ran tu tanwin bertemu dengan huruf nun. Jadi hukumnya apa? Idgham bi ghunnah. Cara baca dia dengunglah 2 harakat. Nukhriju bi nukhriju minhu min macam yang saya kata tadi tu. Habban mutarakiba. Habban tanwin bertemu dengan huruf min, maka hukum dia idgham bi ghunnah. Cara baca dia kita kena dengunglah 2 harakat. Mutarakibau, mutara mak tabi'i 2 harakat. Mutarakibau, tanwin bertemu dengan huruf waw, idgham bi ghunnah 2 harakat. Wa minan nakhli min tal'iha. Wa minan nakhl. Dekat sini nun ni tak bertanda mati, tapi kita dengung 2 harakat dekat nun ni sebab apa? Sebab nun tu dia bertanda syaddah. Nun yang musyaddadah. Nakh li min tal'iha. Min tal'iha. Nun mati bertemu dengan huruf ta, dia akan jadi ikhfa hakiki bi ghunnah. Qinwanu daniyatun wa jannatin min a'nab. Okey, kalau kita perhatikan, ni penting. Cuba kita tengok dekat qinwanun. Pada qinwanun ini, sepatutnya lah kan, apabila nun mati bertemu dengan waw, kita kena dengung 2 harakat. Betul tak? Sebab apa? Sebab waw tu kalau kita ikut, dia adalah di antara huruf dalam idgham bi ghunnah. Tetapi dekat sini, pasal apa saya tak baca dengan dengung? Saya baca dalam keadaan izhar. Pasal apa? Cuba kita perhati betul-betul lah kan. Contoh ada tak? Yang dalam ayat sebelum ni. Nun mati yang bertemu dengan waw. Nun mati yang bertemu dengan waw. Nun mati yang bertemu dengan waw. Tak ada dalam ayat yang sebelum ni. Semuanya tanwin bertemu dengan waw ada, tapi yang nun mati bertemu dengan waw. Okey, kita tak jumpa lagi, tak apalah. Okey, saya tunjuk. Pasal dia akan dekat sini, dia akan hukum dia bila qinwanun ni, dia ada qinwanun ini, hukum dia adalah izhar mutlak. Dekat qinwanu. Hukumnya izhar mutlak. Sebab apa? Sebab nun mati bertemu dengan waw. Dia kat sini kalau kita perhati betul-betul, dia berlaku dalam satu kalimah. Qinwa, nun tu satu maksud, daniyatun tu satu maksud. Boleh faham? Maksud saja qinwanun satu kalimah, daniyah satu kalimah. Maksud kadang-kadang dia boleh jadi sama. Tapi makna kata dia duduk qinwanun satu kalimah, daniyatun satu kalimah. Dan dalam dia tak terputus qinwanun tu, qinwanun susunan itu dalam satu kalimah. Dia tak terpisah. Yang jadi idgham bi ghunnah apabila nun mati bertemu dengan waw dalam 2 kalimah. Berpisahnya nun dengan waw tu. Tapi nun dengan waw dekat sini dia gabung. Nun sebelah dia, waw pun main sebelah dia, tapi dalam satu kalimah. Jadi dia akan jadi dekat situ, kita tak boleh nak baca qinwa. Nanti dia akan jadi macam tu. Jadi kita kena baca qinwanun. Sebab tu dia jadi izhar mutlak. Kalau tak saya tak jelas ke apa, bagi tahu saya, nanti saya ulang balik .
izhar mutlak. Dalam Quran ada beberapa saja perkataan yang jadi izhar mutlak tak. Yang seingat saya lah, qinwanun, shinwanun, bunyanun. Satu lagi saya tak ingat, nanti saya akan beritahu. Ada 4 tak silap saya. Dunia saya dah sebut lah. Shinwan, qinwan, bunya, dunia. Bunyanun, dunia. Boleh. Okay, kita sambung lah. Daniyatu wa jannatin min a'nabin wa zaituna wa rumana mushtabihan wa ghayra mutasyabih. Daniyatu, ni tanwin. Ni tanwin bertemu dengan huruf waw. Jadi kita kena dengung 2 harakat. Sebab apa? Dia akan jadi idgham bi ghunnah. Wajanna, ni dia kena dengung lah 2 harakat sebab nun ni nun yang musyaddadah. Min, tanwin bertemu dengan huruf min. Mim, maka akan jadi idgham bi ghunnah 2 harakat. Min ni nun mati bertemu dengan hamzah, yang mana hamzah ini di antara huruf-huruf dalam izhar halqi. Maka kita kena jelaskan saja, tidak perlu kita dengung. Min a'nabin, biu wa zaitun. Biu, tanwin bertemu dengan waw, maka idgham bi ghunnah 2 harakat. Wa zaitun, ke alif lam ni kita tak sebut sebab dia jadi alif lam syamsiah. Kita kena masukkan waw itu ke dalam za. Wa zaituna wa rummana mushtabiha. Wa rumma, mim ni kita kena dengung 2 harakat sebab mim ni mim yang musyaddadah. Lepas tu jangan lupa kita panjang 2 harakat. Sebab apa? Sebab dia bertemu dengan huruf mat. Alif tu mushtabihan, tafasir dekat situ. Ada orang panggil apa tu? Petikkan shin tu dalam mulut kita. Tu adalah sifat tafasir. Mushtabihan wa ghayra mutasyabih. Tanwin bertemu dengan waw, idgham bi ghunnah. Wa ghayra mutasyabih. Boleh. Unzuru. Okey, kita perhatikan ni nak baca macam mana ni hamzah wasl ni. Perhatikan, tengok dekat huruf ketiga dia. Huruf ketiga dia ni berbaris dhammah. Jadi dia akan jadi unzuru. Tapi kalau dia berbaris fathah atau kasrah, kita akan baca dengan kasrah. Ini sebab dia baris dhammah, jadi kita akan baca dengan baris dhammah dekat hamzah wasl tu. Unzuru, huruf lisawiyah nah. Zuru ila, huruf mat bertemu dengan huruf hamzah, tapi bukan dalam satu kalimah. Tu ada 2 kalimah tu. Jadi dia akan jadi mat jaiz munfasil, 4 ataupun 5 harakat panjang dia. Kemudian ila thamarihi ila athmara wa yan'i. ila thamarihi, sa huruf sa. Thamarihi, tak ada suara pula. Thamarihi idza athmara wa yan'i. Tu ada tanda maksilah qawilah, 5 harakat panjang dia. Idza athmara, idza huruf mat bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah, maka akan jadi mat jaiz munfasil, 4 ataupun 5 harakat panjang dia. Athmara wa yan'i, nun mati bertemu dengan ain, hukumnya izhar halqi sebab ain di antara huruf-huruf dalam izhar halqi. Kemudian kita berhenti sebab ada tanda waqaf jaiz. Sambung pula. Inna fi dhalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Inna fi dhalikum, inna tu kita kena dengung 2 harakat sebab nun yang musyaddadah. Fi dha mat tabi'i 2 harakat. Likum, kum mim mati bertemu dengan huruf lam, maka hukumnya izhar syafawi. Jelaskan saja bunyi mim tu, tak perlu dengung. La ayatin liqaumin yu'minun. Min yu'minun. Tanwin pada mim tu, tanwin dia jenis apa tu? Kasratain, 2 kasrah kan.
bertemu dengan huruf ya, maka hukumnya idgham bi gunna. Cara bacaannya kita kena dengunglah 2 harakat. Yu'minun. Yu'minun. Ada padanya syiddah. Tahannya suara kat situ. Jangan duk Kalau tu dia akan jadi rokhawah kat situ. Tu yu'minun. Ma'rif al-sukun minun tu 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat panjang dia. Okey, baik, sambung ayat yang ke-100. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ lam pada lafzul jalalah ni dibaca dengan muraqqaqah, nipis, sebab dinipiskan. Sebab apa dinipiskan? Sebab sebelum lam lafzul jalalah itu ada lam kan, lillah tu, li tu berbaris kasrah, huruf lam tu berbaris kasrah. Syuraka'a, huruf mat bertemu dengan hamzah, tapi dalam satu kalimah ni kan, jadi dia akan jadi mat wajib mutasil 4 ataupun 5 kadar panjang dia. Harakat dah. Al alif lam qamariyah, jinna dengung 2 harakat sebab nun yang musyaddadah, wa khalaqahum wa kharaqu lahu ku mat tabi'i 2 harakat, ku mat sulah qasirah tu 2 harakat, bani mat tabi'i 2 harakat, wa bana mat tabi'i 2 harakat, tim bi ghairi ilm. Okey, dekat sini dia akan jadi iqlab, tim bi ghairi ilm. Okey, sebab apa? Sebab ni asal dia tin bi, asal dia tin bi, tanwin bertemu dengan huruf ba. Bila tanwin bertemu dengan temuan dia di dalam mushaf ni, dia tak tulis lah dua tanwin tu, 2 kasratain tu, tapi dia ganti dengan mim kecil kat bawah ni. Itu juga adalah tanda-tanda daripada tanda iqlab. Bertemu dengan ba bi ghairi ilm. Okey. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Subhanahu 2 harakat mat sulah qasirah, ta'ala amat tabi'i tu, amma mim kita kena dengung 2 harakat sebab mim yang bertanda syaddah. Yasifun. Okey, bila kita berhenti yasifun, ma'rif sukun lah 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat panjangnya. Boleh lah. Okey, kita sambung ayat yang terakhir, ayat yang ke-1. Badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bi kulli syai'in alim. Badi'us samawati wal ardh anna kita kena dengung 2 harakat, lepas tu dia akan jadi mat tabi'i. Yakunu lahu, minta maaf lah bunyi kucing kat luar rumah. Yakunu lahu, yaku mat tabi'i 2 harakat, lahu mat sulah qasirah 2 harakat panjangnya, waladun tanwin bertemu dengan waw, hukumnya idgham bi gunna 2 harakat. Walam takun mim mati bertemu dengan ta, izhar syafawi, jelaskan sahaja bunyi mim, tidak perlu dengung, tidak perlu panjang. Takul lahu, nun mati bertemu dengan huruf lam, tak boleh kita dengung. Macam mana nak dengung? Takun, nak dengung macam mana? So kita tak boleh dengung, jadi dia akan jadi hukum apa kat sini? Hukum dia idgham bila gunna, masukkan tanpa dengung. Artinya lahu kita kena panjang 2 harakat mat silah qasirah, sahibah. Okey, bah bila berhenti kat ta tu dia akan jadi bah.
BAH bah. Wa khalaqa kulla syai'. Syai' macam kita sudah terang ayat sebelum tu kan, dia akan jadi mad lin. Syai' wa huwa bi kulli syai'in alim. Kemudian syai'in, hamzah ni kan bertanwin, tanwin bertemu dengan huruf ain, tak boleh dengung lah, jelaskan saja in alim, sebab dia akan jadi usaha hati dekat situ. Kemudian bila berhenti dekat alim, huruf mad tu dan ada huruf lam sebelum dia tu berberi kasrah apa semua kan, dia akan jadi ma'rif sukun. Apabila berlaku dalam keadaan waqaf, itu akan jadi ma'rif sukun 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat panjang dia. Boleh. Alhamdulillah. Jadi kita ulang balik sama-sama dari ayat yang ke-95 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha falikul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullah فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض
أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dengan limpah dan kurnianya, kasih sayangnya, kita dapat lagi bersama-sama dalam sesi talaqi dan juga tadabbur surah Al-An'am, surat yang ke-140 daripada ayat yang ke-95 hingga ke-101. Jadi baik, sekarang kita masuk ke dalam pula macam mana kan? Kita tengoklah sikit dalam sesi tadabbur kan. Apa yang kita baca pada hari ini. Okey. Kita tengok pada ayat yang ke-95, Allah Ta'ala menyebut, Innallaha falikul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dhalikumullah fa anna tufakun. Okey. Artinya, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu falikul habbi wan nawa. Dialah yang membelah habbi wan nawa. Butir-butir kecil tu. Benih-benih tu habbi wan nawa. Nawa ni adalah biji-biji kecil. Contohnya dalam biji korma tu kan. Nah, itu dipanggil nawa lah kan. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yukhriju, mengeluarkan apa? Hayya minal mayyiti, yang hidup daripada yang mati, wa mukhrijul mayyiti minal hayy, yang mati daripada yang hidup. Dzalikumullah fa anna tufakun. Yang demikian itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat semua itu daripadanya. Fa anna tufakun. Jadi pasal apa lagi kita ni hampa nak berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita nak berpaling pasal apa lagi? Jadi secara umumnya dalam ayat yang ke-95 ni menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak cerita tentang hebatnya Allah ini melalui sifat-sifat dia, perbuatan dia. Kan? Kalau kita tengok, bayangkan daripada biji benih yang kecil tu kan, dia tak ada apa tu, kecil dah halus, dia akan kita duk beli kat kedai ke apa, lepas tu kita balik tanam dalam pot kecil, kita nak semaikan dia tu, duduk dalam 2 minggu, dia keluar bunga, dia naik bunga apa semua tu semua main daripada mana? Semua main daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, memang betul, kita yang bubuh dalam tanah, kita tanam nak benih tu, tapi tak semestinya semua yang kita tanam tu hidup. Betul tak? Ada kalanya kita tanam tak hidup pun, kita tak tumbuh pun kita tanam. Pasal apa? Pasal hakikat yang bagi hidup tu, yang bagi tumbuh tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun daripada usaha daripada kita tu kasar ataupun madkhal sahaja kan. Tapi yang nak menumbuhkan tu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Kan? Daripada benih tu tak ada apa, jadi hidup apa semua. Kalau kita tengok lagi contoh dia lain, contoh macam telur ayam kan. Daripada telur ayam tu jadi ayam. Kan? Ayam melahirkan telur. Kan? Daripada telur tu jadi ayam. Nanti timbul persoalan dalam pembahasan kita kan, nanti akan jadi apa? Daur yang sorah. Dia duduk berulang-ulang. Sebab akan timbul persoalan nanti. Telur ayam dulu ke ayam dulu yang main kan? Jadi ini mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh daur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalau kita nak berbahas tentang telur ayam main dulu, dia takkan selesai lah perbahasan tu kan? Sebab dia akan ulang-ulang. Nanti akan ada kata tak, telur ayam main tu. Lepas tu nanti yang pihak berlawan akan kata tak, macam mana telur ayam boleh main daripada ayam. Lepas tu nanti kumpulan ni akan kata pula tak, cuba tengok balik, macam mana ayam boleh main daripada telur. So perbahasan tu dia duduk berulang-ulang tu, kita panggil daur. Yang tu dalam ni lah kan, kalau kita tengok dari segi sudut perbahasan akidah lah. Dzalikumullah fa anna tufakun. Bahasa akidah, berbahasa falsafah pun ada membincangkan perkara ni. Dzalikumullah fa anna tufakun.
Ini semua ni menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tapi bagi siapa kita nak berpaling lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faliqul isbahi wa ja'ala al-layl sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itulah juga faliqul isbah, yang membelah cahaya subuh tu, menyising fajar itu, isbah tu cahaya subuh tu, wa ja'ala al-layla sakana. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malam itu sebagai untuk kita rehat. Wasyamsa wal qamara husbana, matahari dan juga bulan itu husbana, beredar mengikut peredarannya. Kita tengok dekat sini apa pengajaran yang kita boleh dapat. Allah Ta'ala bila ciptakan sesuatu benda, Allah Ta'ala tak ciptakan dengan sia-sia, saja-saja nak pergi buat benda tu. Tak, ada hikmah dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ada hikmah di sisi manusia. Kita tengok dari segi penciptaan malam, Allah Ta'ala bagi kita malam supaya kita rehat. Pasal apa? Pasal siang kita dah bekerja, kita dah penat-penat buat kerja apa semua, jadi malam badan kita perlu rehat, jadi malam kita rehat. Tapi dunia lah kan, kalau kita tengok malam pun kerja, ada shift malam shift petang, tak apalah kan, buat macam mana. Tapi hakikatnya hikmah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kejadian malam itu kepada kita tu untuk kita rehat, bagi rehat. Antaranya adalah untuk kita rehat. Hikmah kejadian malam tu antaranya nak bagi kita rehat tubuh badan kita apa semua kan. Bayangkan kalau kita kerja tak ada rehat apa semua, jenuh, letih kita. Jadi malam gelap itu kita tenang, kita boleh rehat. Wasyamsa wal qamara husbana. Kita cuba tengok daripada Memang tak mau. Anak kucing ni. Okey. Ya Allah. Duduk ni diam. Wasyamsa wal qamara husbana. Matahari juga bulan beredar mengikut peredarannya. Artinya kita cuba tengok daripada bulan lah kita dapat kita tengok anak bulan kan. Nak tengok ni Ramadan nak main ni, tengok anak bulan kalender Qamariah kan. Lah ni kita ada kalender Qamariah. Wasyamsa ada kalender lunar. Apa semua tu kita dapat kira waktu, ataupun daripada matahari juga kita dapat tengok waktu nak masuk sembahyang. Contoh macam Zuhur kan, bila kita tengok matahari tu dia ada tergelincir sikit daripada garis tegak dia tu kan, tengah berdiri tegak dia tu tergelincir sikit, masuk waktu Zuhur. Terbenam sikit masuk waktu Maghrib apa semua. Jadi itu hikmah dia. Itulah menunjukkan bahawa Allah Ta'ala cipta satu benda tu ada kegunaan untuk kita ni manusia ni. Sayangnya Allah Ta'ala dekat kita. Kemudian dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Diam. Dzalika taqdirul azizil alim. Jadi semua ni Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk bahawa itulah kekuasaannya kepada kita. Taqdirul azizil alim, Maha perkasa, aziz, alim, Maha mengetahui. Baik, kalau tadi dalam ayat 95 Allah Ta'ala buat main contoh kecil dah, habbi wan nawa kan, yang kecil. Ayat yang 96 ni Allah Ta'ala buat main contoh besar. Cuba hangpa tengok pula bulan, matahari apa semua. Jadi inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita manusia ni, apa beza kita dengan haiwan? Haiwan pun boleh cakap, ada suara kan apa semua. Apa beza kita dengan haiwan ni? Kita ni beza dia, kita digunakan akal fikiran, haiwan tak digunakan akal fikiran. Jadi dengan nikmat kurniaan akal fikiran ini, kita renunglah pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok saja tanpa kita renung, kita tadabbur, kita tak mau fikir, kita tak akan dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita perhati, kita tengok, kita kata, bulan matahari ni macam siapa yang, mesti ada yang mengaturkan dia. Mesti ada yang mengawal dia. Siapa dia lagi kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada kuasa ghaib lain yang mengawal dia tu. Nak kata manusia tak boleh kawal. Tak mampu kawal, manusia lemah. Sebab manusia sendiri pun dia hidup, dia mati. Dia ada, dia tak ada, dia lemah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengawal seluruh peredaran alam ini. Wa huwa alladhi, kita tengok ayat 97,
wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujum. Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadikan bintang-bintang itu litahtadu, agar tahtadu biha, supaya kita mengambil pedoman dengan dia, mendapat petunjuk dengannya. Biha tu dengan ni lah, dengan bintang-bintang tu, fi zulumatil barri wal bahr, di dalam kegelapan malam tu kan, al-bahr dekat laut apa semua. Jadi qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun, sesungguhnya telah kami jelaskan, nyatakan tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, kepada orang-orang yang mahu berfikir. Kan, semua kalau kita tengok daripada bintang-bintang tu lah, dulu orang nak berlayar, mereka ikut arah petunjuk bintang tu lah. North Star ni macam mana nak kira dia. Yang bintang utara kalau duduk statik, boleh kita ikut dia semua. Jadi dulu, zaman dulu, dia mana ada GPS macam kita, Waze macam kita kan. Lah tak apa lah baca Waze. Dulu orang berlayar, naik kapal laut dengan apa semua, pergi berlayar jauh, merentah dunia apa semua ni, melalui kapal apa semua ni, dalam kegelapan malam apa semua tu. Macam mana dia nak GPS dia? Dia berpandukan kepada bintang-bintang dekat langit tu apa semua. Jadi Allah Ta'ala ni, dia tak tinggalkan kita dalam kesesatan. Dia bagi juga petunjuk kan, sampai tu. Jadi semua ni menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrah dan juga iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa semua tu, sifat kudrah ni maksud dia apa? Dia satu sifatun wujudiyatun qa'imatun billahi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil irada. Yang mana dengannya Allah SWT boleh buat satu benda, mengadakan sesuatu, meniadakan sesuatu. Allah Ta'ala buat matahari, boleh juga Allah Ta'ala untuk menghilangkan matahari. Begitulah juga pada setiap mungkinat, setiap makhluknya Allah Ta'ala boleh nak adakannya, nak meniadakannya. Kemudian bila macam tu perlukan kepada iradah. Iradah ni sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatillahi ta'ala tukhassisu al-mumkina bi ba'dhi ma yajuzu alaihi. Yang mana menentukan dengan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menentukan sesuatu ciptaan dia tu nak jadi macam mana. Macam kita lah kan, manusia nak tinggi ke, nak kurus ke, nak besar ke, nak halus ke, apa semua itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kita berhajat, sebab kalau berhajat dia jadi macam kita manusia. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni buat dengan kehendak dia lah. Masya Allahu kana wa masya'a lam yakun. Apa yang dia nak, dia akan jadilah. Apa yang Allah Ta'ala tak mahu, tak akan jadi. Fa'alul lima yurid. Itulah daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi secara kesimpulannya yang kita boleh dapat daripada apa yang kita mengaji hari ini, ayat-ayat yang kita mengaji pada hari ini adalah menceritakan tentang, semuanya menceritakan tentang kekuasaan dan juga keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan itu, Allah Ta'ala suruh kita tengok pada alam ini, apa yang ada pada langit dan bumi ini, apa semua ni, semua tu tujuannya adalah untuk apa? Untuk kita menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kita fikir mesti ada pencipta-pencipta dia. Sebab apa? Dalam hadis Nabi kata apa? Innallaha sani'u kulli sani'in wa san'atihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pencipta kepada setiap pencipta dan juga ciptaannya. Berartinya apa yang ada di atas bumi ini ni, yang kita ciptakan, sebenarnya itu semua adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi baik, saya berhenti dahulu setakat ni. Saya minta ampun, saya minta maaf sepanjang pengajian kita pada hari ini. Memang ada pun kekurangan daripada saya ke apakah penjelasan saya tak apa kena ke, tak apa faham ke apa, saya minta ampun, saya minta maaf. Jadi untuk kita mendekati Ramadan ni,
marilah kita sama-sama tutup majlis kita dengan bacaan doa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti insya-Allah.